Dapatkan soft. Dapat lah. Nanti ambil gambar cantik. Kan? Ambil gambar cantik. Dapat semua. Apa yang melayang? Cipnya. Kertas tak apa, jangan duit. Suka. Apa dia? Duit tak apa, jangan apa. Kalau surat cinta tak boleh kan? Ada ke orang mentusuk surat cinta sekarang? Tak ada lah kan? Tu zaman Cik Ana. Pandai Ustazah ni. Okey, baik. Kita mulakan ya pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua pagi ni, sihat? Alhamdulillah. Semakin berkurangan ya. Dah pergi bercuti. Tapi bulan ni tak lagi umrah tak kalau ni kan? Tak di package kan? Orang dah mula haji kan? Kalau tak dah penuh budak-budak. Nak belajar ke tak nak? Nak. Betul Kak Ina? Tak nak mengajar boleh? Ngantuk dah saya. Saya kurang tidur. Ngantuk lah saya, ya Allah. Kita ni kalau tak mengajar nak buat apa Tidur. Takkan ramai-ramai berjemaah tidur. Okay, nap time. Macam kindergarten pula Tidur. Okay, hari ni muka surat berapa kita? 431. Leceh sikit tajuk hari ni. Okay, 431 ya. Baik, kita berada di muka surat 431. Topik nombor 4 bertajuk Zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Cinta seseorang kepada akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan bersikap zuhud terhadap dunia. Okey, soalan, apakah yang dimaksudkan dengan zuhud? Sebelum kita bincanglah, sebab dekat teks kita ni tidak jelaskan apa maksud zuhud, terus masuk pada perbincangan. Jadi sebelum kita cerita panjang-panjang ni, perlu faham juga zuhud tu bagaimana. Jadi Cik ajar zuhud. Apa dia? Tidak pedulikan keduniaan. Okey. Maisa? Sama je lah. Senang ke? Sama je lah. Liza? Sama juga. Apa ni semua main game sama-sama ni? Apa saya tanya gitu? Cik yang duduk-duduk, ketawa-ketawa suka orang depan kena soal yang duduk dekat kerusi ni. Jawab. Suka saya ketawa kau orang. Sama juga jawapan. Tidak mempedulikan dunia. Betul, Cik Ajar disebut. Tidak mempedulikan dunia. Kak Nisa lah. Sama juga. Ya, cakap jangan hati.
Dia dunia di mana? Oh, dunia di tangan. Oh, okey. Dunia di tangan. Oh, okey, dunia dekat tangan. Oh, bukan dunia dalam hati ke? Iman dalam hati. Oh, dunia dekat tangan. Lama Zazan minta ilham. Okey, macam ni. Kita bagikan perbincangan pada dua bahagian. Sudut bahasa dan istilah. Zuhud daripada sudut bahasa bermaksud berpaling dari sesuatu kerana ia remeh. Kita berpaling daripada sesuatu kerana ia remeh. Remeh maknanya apa? Tak penting. Tak penting, tak ada apa-apa, biasa-biasa saja, kan? Ini kita panggil sebagai remeh. Jadi kalau daripada sudut bahasa tadi kan, kita memalingkan diri kita daripada perkara-perkara yang kita anggap remeh. Tidak ada apa-apa. Namun, dari sudut istilah syarak, syarak ni maksudnya perbincangan di kalangan para ulama'. Zuhud ini bermakna bukan kita tinggalkan dunia. Biasa kita faham kan, kalau zuhud ni makan nasi dengan garam aja, itu maknanya zuhud. Kalau zuhud ni, kalau rumah kita tak ada sofa, tak ada TV, tidur beralaskan tikar, itu zuhud. Kalau zuhud ni anak-anak makan telur je, daging semua tak boleh makan, itu zuhud. Zuhud jalan kaki, tak boleh naik kereta, bas, teksi semua tak boleh, itu zuhud. Betul Kak Ina? Apa dia? Dia nak nangis kenapa? Kenapa Kak Ina? Naik bas macam mana, kalau tak naik bas macam nak sampai Gufran? Betul juga ya. Tapi dia zuhud, orang zuhud tak kisah. Jalan kaki, pahala lagi lebih, dia kata. Biasanya orang faham zuhud begitu kan? Bila kita tadi, Cik Ajar kata, tidak mempedulikan dunia, bas tu dunia Kak Ina. Bas dunia, tapi slipper pun dunia juga Takkan tak nak pakai slipper, nak kaki ayam pula. Nampak tak? Tapi adakah itu perspektif yang betul tentang zuhud? Bukan begitu. Zuhud ini di kalangan para ulama, ini bukan saya kata, perbincangan di kalangan para ulama mengatakan zuhud itu bukan bermakna kita meninggalkan dunia. Bukan juga bermakna kita ni menyia-nyiakan harta benda kita. Harta benda bukan semata-mata tentang wang ya. Harta benda macam tadi saya katalah, slipper pun harta benda tau. Jadi kalau kita kata tak payahlah pakai slipper, saya ni zuhud, jalan kaki. Tak payah. Tak apa, kena kaca ni bagus ni, ujian daripada Allah. Alah, lemah. Lemah kita macam itu kan. Tapi ini adalah konsep yang silap tentang zuhud jika itulah yang ada pada pemikiran kita. Makanya kita faham begini. Orang yang zuhud ialah orang yang hatinya tidak tergantung pada dunia. Ini kita panggil zuhud. Hati kita tidak bergantung pada dunia. Baru betul kita kata itu perkara yang didefinisikan sebagai zuhud. Kemudian bila kita kata zuhud, kita ni hanya mengambil kenikmatan dunia dengan kadar yang perlu. Tidak berlebih-lebihan. Jadi kalau perlu tu maknanya ikut kepada keperluan masing-masing. Contoh, kalau kita kaya, ikut kepada keperluan kekayaan kita. Begitu. Bukan bermakna kalau kita kaya, kita jalan kaki. Itu lain. Bukan bermakna kita kaya, aku nak zuhud, jadi maknanya kena jalan kaki. Tidak. Tapi kalau kita kaya, kita ada kereta, alhamdulillah, itulah kezuhudan kita. Kita ikut kepada keadaan itu. Bukan kita mentang-mentang kita kaya, nak pergi Gufran naik helikopter. Itu maknanya tak zuhud. Kan? Helikopter nak landing mana ya kalau kat Gufran ni? Rooftop ada? Tak muat Cik Ajar. Tak muat. Besar sangat. Helikopter mainan boleh. Nampak ya begitu? Jadi maknanya ikut kepada keperluan, kemampuan yang kita ada.
Ini dipanggil sebagai zuhud. Okey. Lalu dia kata di sini kita bahagikan kepada tiga bahagian di situ ya. Saya baca dulu nanti saya tulis dekat whiteboard. Pertama, dengan kata yang lain, bila kita kata kita menikmati dunia ini sekadar yang perlu, sesuatu yang mengikut kepada kemampuan kita, itulah yang dinamakan zuhud. Dengan kata lain, kita menjadi seorang muslimah yang yakin apa yang ada di sisi Allah. Kita yakin apa yang datang dari Allah. Itu maknanya. Kita yakin bahawa apa yang ada di tangan kita itu semua adalah milik Allah. Dengan kata yang lain, kita ni dekat dunia tak kekal. Jadi daripada sudut harta, wang ringgit, semuanya itu tidak kekal. Maka kita menggunakan mengikut kepada kemampuan dan kadar yang diperlukan. Kerana keyakinan kita bahawa semuanya itu adalah milik Allah. Jadi ini dinamakan dengan zuhud pada kategori yang pertama. Kategori yang kedua, orang yang zuhud yang tadi dia mengambil apa yang mampu daripada sudut apa yang diperlukan daripada sudut keduniaan itu. Yang kedua ialah orang yang begini, yang zuhud ini, ketika dia diuji dan tidak diuji dalam hidup di dunia ini, rasanya sama sahaja. Ini juga kita panggil sebagai zuhud. Sama ada kita diuji, kalau diuji rasanya bagaimana? Sakit, sedih, pedih, pedih lagi, mendidih. Ada rhythm kat belakang dia. Pedih lagi nak guna? Dadih bukannya dadih. Kita rasa perkara yang tidak menyenangkan. Betul? Tetapi orang yang diuji dengan orang yang diuji, saat dia diuji dan saat dia tidak diuji, kedua-duanya bagi dia sama saja. Bermakna dipulangkan kembali semuanya kepada Allah. Alhamdulillah. Sebab itu kita ni kalau diuji ada sunnahnya ucap Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa ucap Alhamdulillah? Sedangkan kita diuji. Bukankah biasanya Alhamdulillah ni ucapannya kita ucap ketika kita dalam keadaan yang bahagia, kita dapat nikmat. Tapi sekarang kita diuji. Namun ada antara sunnahnya ialah mengucapkan Alhamdulillah. Itu untuk menunjukkan orang yang beriman dalam keadaan dia diuji, dalam keadaan dia bahagia, semuanya diletakkan kesyukurannya kepada Allah kerana dia tahu dunia ini bukan di hati dia. Apapun yang terjadi, dunia ini hanya tempat persinggahan pada diri dia. Jadi tak ada apa-apa sangatlah. Kan sama je. Dapat rezeki, Alhamdulillah. Allah uji, Allah ambil kembali rezekinya, Alhamdulillah juga. Gitu. Orang zuhud begitu keadaan dia. Okay, itu nampak. Tapi ini keimanan yang orang kata levelnya tinggi lah ya. Kalau kita ni biasa-biasa je. Kita ni biasa-biasa je. Sebab orang yang zuhud begini, dia kalau sekali Allah tarik nikmatnya, terus mudah ucap Alhamdulillah. Kalau kita kata, oh saya nak kena digest, kan? Saya nak kena brain dulu. Ni ayat-ayat orang sekarang lah ya. Saya nak kena brain dulu, kan? I cannot brain. What happened? Mula keluar ayat-ayat. I cannot brain, I cannot digest. Ni semua benda-benda ayat semua keluar kan. Dia nak tunggu, relax dulu. Tapi kalau orang yang zuhud dengan sebenar-benar zuhud, apa pun yang berlaku kepada dia pada keadaan yang pertama, Alhamdulillah. Dia tak perlu nak brain, tak perlu nak digest, tak perlu nak apa-apa. Semua Alhamdulillah. Itu orang yang zuhud. Pada kategori yang kedua. Pada kategori yang ketiga di sini. Di kalangan para ulama menyatakan bahawa orang yang zuhud terhadap dunia ialah orang yang mana bila ada pujian,
ada celaan, rasanya juga sama. Okey? Orang puji rasanya bagaimana? Rasa macam jalan terbang ke gitu. Rasa jalan tak jejak tanah. Itu Pontianak Mungkin tahu je Ustazah Sakinah ni. Pontianak tak jejak tanah. Pontianak ketawa. Pernah nampak? Tak nampak. Ingat kau pernah nampak ya Pontianak jalan tak jejak tanah? Apa dia? Tengok cerita. Oh, cerita tu betul ke tidak? Lakonan semata-mata. Tiada yang tiada kena mengena dengan hidup maupun yang telah meninggal dunia. Tapi kalau kita ni kan, orang kalau puji kita, rasa terbang itu kan. Cuba orang cela, rasa terbang tak? Muka. Saya tanya muka semua. Dia tak cakap apa-apa tau, tapi muka dia. Cuba orang cela kita. Mata kau sepet Padahal mata kita besar tau. Mata kau sepet Sepet je mata kau ni, tak cantik. Sepet lagi okey, bila cakap tak cantik, pantang orang perempuan, jangan kau sebut perkataan tak cantik. Pantang. Mata kau sepet tak cantik. Kita tu celaan, nampak celaan. Apa rasanya? Hati dia rasa, ya Allah. Tak boleh terima kita kan. Lagi-lagi kalau orang cela anak kita. Orang tak cela kita tau, orang cela anak kita. Kan, anak kau gini besar anak kau ni Apa, cakap anak aku besar. Cela kan, mencela anak kita kan, kita tak boleh terima kan. Body shaming sekarang orang panggil kan istilah dia. Body shaming. Sekarang tak boleh, gurau-gurau gitu tak boleh, nanti kena saman. Tapi dalam agama pun tak boleh lah sebenarnya. Kita tak boleh memperlekehkan bentuk fizikal orang lain. Dalam agama kita mengajar, kita tidak boleh untuk mengatakan engkau buruk. Agama tak benarkan begitu. Kau buruk, engkau gemuk, kan, badan kau besar, engkau kurus, macam lidi. Ini semua ada benda yang maknanya kalau orang tu dia okey, it's okay. Kan mungkin kadang-kadang kita lihat kepada gelaran-gelaran. Orang panggil dia Ibrahim pendek, contoh macam tu kan. Tapi dia reda. Macam mana nak okey saja. Kalau dia okey, tak ada masalah. Itu bukan bentuk celaan. Itu adalah bentuk kita panggil sebagai pengenalan supaya orang tahu Ibrahim ramai, Ibrahim yang mana satu. Sakinah mana satu? Sakinah, aku tak kenal Sakinah. Sakinah mana satu? Sakinah, anak temu. Anak temu yang mana? Yang dulu lidah dia terkeluar je. Betul, dulu lidah saya terkeluar. Saya kata, masa saya bayi, lidah saya terkeluar je. Jadi orang tahu kita, anak temu tu benda besar, cantik rupanya. Kecil-kecil, ramai orang terperanjat tau bila mak saya melahirkan saya. Saya rasa ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lahirkan saya dalam keadaan yang lidah saya terkeluar tau. Jadi mak saya kata, nurse cakap dengan mak saya, jangan terperanjat lihat anaknya. Gitu kan. Mak saya risau. Lidah terkeluar macam tu kan. Jadi macam kalau ambil gambar, kalau tengok gambar saya baby-baby, lidah terkeluar. Gitu keadaannya. Jadi kalau pengenalan, mungkin orang kata temu mana kan? Anak Sakinah dulu kecil-kecil yang lidah dia terkeluar tu, temu anak temu tu. Budak tu. Macam tu keadaannya. Kita nampak begitu keadaannya. Tapi Alhamdulillah, dah besar Alhamdulillah kan, jambu kan cantik kan. Lidah tak terkeluar kan. Tapi itu, ia menuntut bagi saya perjuangan untuk mak saya mendidik saya supaya lidahnya tak terkeluar. Perjuangan lah, sebab mak saya tu dia selalu ingatkan saya. Sebab dia kalau tak dilatih memang lidah saya terkeluar. Betul saya kata. Jadi mak saya daripada kecil tu, mak saya ajar saya, kalau dia tengok saya tengah lalai, tengah leka kan, lidahnya keluar kan, mak saya kata, lidah, macam tu kan. Jadi daripada kecil dilatih. Jadi kita sampai besar, dalam keadaan yang biasa pun, kita dapat ni kan, dapat kawal, dapat ni. Alhamdulillah lah macam tu keadaannya. Jadi ada dulu, saya ingat orang kampung mak saya, dia jumpa saya, ni anak engkau ni, betul kan? Ni anak engkau ni, anak aku lah, yang perempuan tu. Dia tengok aja.
So saya ingat mak, kenapa mak dia tengok akak gitu? Yelah dulu kan kau kucik-kucik. Mak saya cakap, dulu kan kau kucik-kucik gini. Jadi dah besar nampak macam ini kau dah terperanjat. Oh baru saya faham. Gitu keadaannya. Tapi itu bukan kita kata celaan. Kerana itu sebagai satu bentuk pengenalan. Oh, saya redha lah, saya okey je. Sebab dah begitu Allah ciptakan saya dan keadaannya begitu. Tapi sekarang dah memang dah terkubur lah, identiti tu dah tak ada lah, orang tahu. Ni saya cerita secara live ni orang tahulah, oh dulu dia kucik-kucik gitu rupanya. Kalau orang kawan-kawan mak saya yang lama-lama tu tahulah kan ceritanya bagaimana keadaannya. Cuma kita nak kata dalam agama melarang. Okey, kita mencela, kita meletakkan gelaran-gelaran yang sedemikian sehingga menyebabkan orang jadi self esteemnya turun kan, rasa rendah diri, rasa terhina, ini tidak dibenarkan. Okey. So di sini kita nampak orang yang zuhud saat dia dipuji, saat dia dicela, dia rasa sama je. Situasinya okeylah, tak apa. Dah macam gitu keadaannya. Hidup pun sementara dekat dunia. Orang rasa gitu. Hidup ni pun sementara dekat dunia, tak apalah, tak payah nak kecoh-kecoh. Dia tenang je. Orang nak kata dia gitu ke, orang nak kata dia gini ke, orang nak puji, Alhamdulillah. Orang nak cela pun Alhamdulillah, dah sudah. Tak ada benda yang dia nak besarkan, tak ada benda yang dia nak gaduhkan. Kerana bagi dia dunia ni tempat persinggahan, sementara akhirat adalah satu keadaan yang kekal dan abadi. Okay, so kita lihat macam ini. Okay, hatinya tidak tergantung pada dunia, mengambil apa yang perlu daripada dunia. Jadi ni ya, dua definisi ini bila kita nak relatekan dengan hidup kita ni kan, kita lihat ginilah. Kita yakin dengan semua yang ada itu dengan milik Allah. Dua, tiga, pujian. Inilah orang yang zuhud. Baik, dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah, Nabi SAW ada menyebutkan tentang zuhud ini. Nabi SAW pada satu ketika pernah ada seorang lelaki yang datang bertemu dengan Nabi SAW dan dia tanya dengan satu soalan kepada Nabi SAW. Dia tanya, dia kata gini, bukan tanyalah, dia minta dia minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulluni, tunjukkan kepada saya amalan. Tunjukkan kepada saya amalan yang mana bila saya buat amalan itu, saya akan mendapatkan kecintaan Allah dan saya akan mendapatkan kecintaan manusia.
Jadi dia minta berapa amalan kat sini? 1 ke 2? 2. Kenapa 2? 1 Allah, 1 manusia. Okey. Jadi lelaki ini minta 2 amalan ataupun amalan lah yang boleh mendapatkan kedua-dua itu. Nabi SAW simple saja jawapan Nabi. Nabi kata kepada lelaki ini, izhad fid dunya. Engkau jadilah orang yang zuhud di dunia, Allah akan mencintai kamu. 1. Okey? Engkau jadilah orang yang zuhud di dunia, Allah akan mencintai kamu. Lalu Nabi kata gini, yang kedua, zuhudlah dengan apa yang ada pada tangan manusia. Engkau akan mendapatkan cinta manusia. Maknanya manusia akan mencintaimu. Jadi kedua-dua amalan ini Nabi sebutkan tentang zuhud. Okey? Kita nak dapatkan kecintaan Allah, antara cara untuk kita mendapatkan kecintaan Allah ialah kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini dengan keadaan yang zuhud. Zuhud di dunia. Sebagaimana yang telah kita jelaskan itu tadi bagaimana caranya. Seterusnya Nabi kata kalau kita nak dapatkan kecintaan manusia, kita nak orang suka pada kita, orang sayang kepada kita, Nabi gunakan juga dengan lafaz zuhud di sini. Nabi kata zuhudlah dengan apa yang ada pada tangan manusia. Apa maksudnya? Apa maksudnya Kak Zah? Pernah belajar tak hadis ni? Pernah. Dekat mana? Asyakirin? Ya ke? Betul ke Asyakirin? Kak Ina tengok, kau biar betul Asyakirin. Muttaqin. Okey, ingat tak? Lama sangat ya Kak Zah? Dekat Al-Muttaqin, Masjid Al-Muttaqin kita belajar. Tapi rasanya 5 tahun yang lepas ya Kak Zah? Tak. Ni kitab mana ni? Salah kitab Kak Zah. Jami'ul Ulum wa Al-Hikam. Okey, kita ada bincangkan hadis ni dalam kitab Jami'ul Ulum wa Al-Hikam. Jadi maksud ni kita sekarang nak dapatkan kecintaan manusia. Apa amalan yang boleh kita buat? Nabi kata engkau zuhudlah dengan apa yang ada pada tangan manusia. Jadi adakah maksudnya sama sebagaimana zuhud pada dunia tu? Tak. Jadi tak tahu. Kalau kita kata zuhud pada apa yang ada pada tangan manusia, maknanya kita ni tak jadi orang yang meminta-minta apa yang ada pada manusia. Kan? Kadang kita ni pantang nampak orang baru jual rumah. Pantang, oh kau baru jual rumah banyak duit kau tentu kan pantang kita. Kita pantang dengar orang ni baru pencen, jangan CPF baru keluar apa lah contohlah kan. Pantang kita. Jadi macam kita pun mula dekat-dekat, baik-baik, nak pinjam duit. Ada orang je begitu. Ada orang je begitu keadaannya. Jadi Nabi ingatkan. Okey, saya tanya, kalau kita ada kawan gitu, kita suka tak? Sebab tu Nabi kata, kau zuhud dengan apa yang ada pada tangan manusia, orang akan sayang pada engkau. Maka kita tak kisahlah, kan dia ada duit ke tak ada duit ke. Kita pun tak ada nak minta-minta, bagi ni, kau ni orang minta itu, minta ini kan dengan orang kan. Tak, dia bukan gitu. Jadi ini bermakna kita zuhud dengan apa yang ada pada tangan manusia. Kita tak jadi orang yang minta-minta, tak jadi orang sikit nak ngecek, sikit nak gitu, ngecek itu bahasa apa bukan bahasa Melayu. Jawa. Sikit nak ngecek, sikit nak itu, sikit nak ini kan. Kalau gitu keadaannya, itu bermakna kita tak zuhud dengan apa yang ada pada tangan manusia. Orang pun tak sukalah. Orang nampak kita jauh-jauh pun, jangan kau jangan tu kau duduk ada je. Ada je nak minta. Itu tu keadaannya kan. Sebab tu Nabi ajar pada kita.
Kalau kita nak orang suka pada kita, orang sayang pada kita, zuhud dengan apa yang ada pada tangan orang lain. Jangan jadi orang yang meminta-minta. Okey, baik, seterusnya kita lihat pada perenggan kita di sini. Hadis tadi riwayat siapa? Saya baca tak? Ya? Riwayat Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Baik, seterusnya di sini. Belum baca lagi rupanya. Cinta seseorang kepada akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan bersikap zuhud terhadap dunia. Sementara zuhud terhadap dunia tidak akan terrealisasi melainkan setelah dia memandang kedua hal berikut ini dengan sudut pandang yang benar. Jadi sekarang tadi kita dah bincangkan zuhud itu bagaimana, itu antaranya ialah kita menjadi seorang muslimah yang yakin dengan apa yang ada semua ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita hidup di atas muka bumi ini, kita jadi orang yang kalau Allah uji, Allah tak uji rasanya sama. Orang puji, orang cela rasanya sama. Tetapi bagaimana kita nak jadi sedemikian? Ada dua perkara yang perlu kita ubah. Okay, kefahaman kita, mindset kita. Pertama di sini, Imam Ibn Al-Qayyim kata begini. Pertama, bagaimana cara kita memandang dunia. Bagaimana cara kita memandang dunia. Itu perlu diubah. Jadi katanya, pertama, memandang dunia sebagai sesuatu yang mudah hilang, mudah lenyap, mudah musnah. Jadi kalau kita faham dunia ini adalah tempat yang tidak kekal, hanya sementara, dunia akan musnah, kita semua akan berpindah ke negeri akhirat. Di situ kita tahu kita akan jadi orang yang biasa-biasa saja terhadap semua perkara itu tadi. Ini yang diminta supaya kita mengubah pemandangan kita ataupun perspektif kita terhadap dunia. Dunia adalah sesuatu yang kurang, tidak sempurna, lagi hina. Dan dunia ini adalah tempat persaingan dan ambisi dalam mendapatkan hal-hal duniawi yang sangat menyakitkan. Dunia adalah tempat kesedihan, kesusahan dan kesengsaraan. Akhir dari hal-hal dunia adalah kefanaan yang diikuti dengan penyesalan dan kesedihan. Orang yang mengejar kenikmatan dunia tidak terlepas dari kecemasan sebelum meraihnya, keresahan pada saat meraihnya dan kesedihan setelah meraihnya. Jadi ini adalah hakikat kehidupan kita di atas muka bumi ini. Pertama, kita tahu dunia ini tak kekal, akan musnah, akan lenyap. Dunia ini tempat yang hina, dunia ini adalah tempat yang mana tidak sempurna, banyak kekurangannya. Dan satu perkara lagi yang perlu kita faham, dunia ni adalah tempat persaingan dan cita-cita yang sangat menyakitkan. Setuju? Setuju. Kenapa setuju, Liza? Alamak, menyesalnya mengangguk. Kenapa setuju? Apa yang sakit sangat dunia ni? Kena bangun Sasa. Macam mana? Dunia semua sakit. Dunia ni ujian. Dunia semua sakit. Dunia ni ujian. Lagi? Itu je. Sini pula lah. Di ujung sini. Mak Isa. Dunia memang tempat ujian. Senang je. Dunia memang tempat ujian. Nak kata apa lagi? Dah dunia tu tempat ujian je lah Ustazah. Ustazah ni rasa nak uji kita je. Sabar. Kata dunia. Betul tak? Saya tanya tu uji juga, ujian juga. Ujian betul, sabar aku masuk kelas Ustazah Sakinah ni. Asyik kena tanya ni, lagi-lagi kan baris depan ni. Jangan tukar memang biar kekal sampai kiamat. Duduk sini sampai bila-bila, jangan duduk belakang pula. Lepas ni nak duduk belakang, asyik nak kena tanya. Dunia ni tempat yang menyakitkan. Tempat persaingan. Kita ni sering dalam hidup suka bersaing kan.
Betul tak? Kita nampak orang tu dia senang sikit, mungkin kita pun rasa kenapa aku tak senang macam dia. Nampak tak? Ujiannya begitu kan? Kenapa aku tak senang macam dia? Kita pun dah mula berusaha. Tapi itu bagus tak? Actually bagus. Cuma persaingannya sengit. Persaingannya sangat menyakitkan. Banyak perkara yang perlu kita korbankan dalam kehidupan kita. Kita ada anak contohnya kan. Kita rasa, ya Allah anak aku ni, kenapa anak aku tak pandai macam budak tu? Kita dah press anak kita pula, mesti dapat skor A apa kan. Persaingan yang menyakitkan. Kecemasan, kita takut dengan hidup kita. Kita ada kerja, kita takut. Kerja aku ni kekal ke tak macam tu. Kan? Kita kahwin, kita takut. Kenapa takut kahwin? Yelah kok suami kita kan ada orang nak pula. Macam gitu keadaannya. Takut, insecure, rasa takut tu kan. Banyak benda yang cemas dalam hidup ini. Ya kita ada mak mertua kita. Kenapa takut mak mertua? Yelah kok mak mertua aku tak suka aku ke apa kan. Tiba-tiba jadi mak mertua daripada neraka. Macam gitu. Situasi-situasi ini kita takut. Anak kita ni dah besar jadi apa? Kita cemas kan? Saya ada kawan anak kita. Kenapa anak kau tak nak ramai? Tak nak leceh anak ramai-ramai ni. Pasal takut nanti besar jadi apa? Ini yang ini pun tak tahu nak jadi apa besar nanti kan? Dia risau. Dunia ni tempat kita risau tentang kehidupan kita, tentang masa depan kita yang sangat mencemaskan. Sama juga apa pun keadaan kita, sama ada kita sebagai seorang anak, ibu, isteri, pelajar, status kita apa pun, banyak benda. Presiden pun dia cemas. Apa nak jadi dengan negara gitu keadaannya. Banyak perkara yang kita cemaskan dalam hidup. Inilah dunia. Keadaan yang sangat mencemaskan, sangat menyakitkan bila berlaku perkara-perkara yang mungkin kita rasa di luar apa yang telah kita rancang. Di luar keinginan kita. Sesuatu yang kita kadang-kadang mengharapkan lain. Kan kita punya expectation, kita kata. Kita ada expectation yang begini tetapi kemudian begini jadinya. Sakit. Ia sangat menyakitkan, ini normal dalam kehidupan. Keadaan-keadaan yang kita tak sangka berlaku, ia akan berlaku. Jadi sekarang ini untuk merealisasikan zuhud, orang yang hidup di dunia supaya dia ni tak rasa cemas, tak rasa takut, tak rasa menyakitkan dan dia nak berada pada kedua keadaan ini. Ketiga-tiga keadaan ini. Dia perlu melihat bahawa dunia ni tak ada apa sajalah. Dunia tempat persinggahan. Kita jalani hidup kita ni sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah. Kemudian settle. Itulah keadaannya. Alhamdulillah. Apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Yang penting jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebab itu ada sebuah riwayat daripada Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan li ghairi. Malaikat Jibril pernah datang bertemu dengan Nabi SAW. Malaikat Jibril memberikan pesanan yang begini kepada baginda. Baginda cerita dalam hadis ini, dalam riwayat ini, baginda kata, Atani Jibril alaihi salam faqal. Malaikat Jibril, dia pernah datang kepada aku ataupun dia telah datang kepada aku, lalu dia pun berpesan. Apa pesanan malaikat Jibril kepada Nabi SAW yang kita ambil ini juga sebagai pesanan untuk umat Nabi SAW. Dia kata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, Aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Engkau hiduplah sesuka hati kamu, tapi jangan lupa sesungguhnya engkau akan mati. Membuktikan kita tak kekal di dunia ini. Kita nak hidup macam mana, hiduplah kita. Kan? Kita rasa kita nak hidup sederhana, hidup macam gitu, tak ada masalah. Kita rasa kita nak struggle lagi supaya kita jadi orang kaya, billionaire. Kan? Nak jadi billionaire jauh sangat, millionaire tak sampai terus pergi billionaire. Kita jadi orang jutawan yang kita rasa kita ni nak jadi orang yang terkenal dan sebagainya, persilakan. Sebab tu dia kata, hiduplah sesuka hati kamu. Kau nak hidup macam mana, kau hiduplah. Tapi jangan lupa, engkau akan mati. Kita semua akan mati. Bila kita ingat yang kita akan mati, kita akan menjalani hidup ini dengan rasanya biasa-biasa sahaja. Sebab kita tahu, ini semua kita akan tinggalkan. Kita akan tinggalkan. Lalu, malaikat pesan kepada Nabi, wa ahbib man syi'ta.
Kau cintalah siapa yang kau nak cinta. Kau sayanglah siapa yang engkau nak sayang. Fa innaka mafariku. Tapi engkau jangan lupa engkau akan berpisah daripada dia. Pertama tadi kita tahu kita akan mati. Bila kita menjalani kehidupan kita ini dengan apa jua keadaan, apa jua situasi, apa pun kita nak jadi-jadilah. Tapi jangan lupa kita akan mati. Dan dipesan lagi, kita nak sayang siapa sayanglah. Kita nak suka siapa sukalah. Tak ada siapa orang halang. Kan? Saya pun tak boleh halang. Jangan cinta dia tau. Tak ada. Saya tak boleh halang. Awak nak kahwin dengan siapa? Kahwinlah. Kan? Awak nak cinta dengan siapa? Cintalah. Tak ada siapa boleh halang. Tapi kita kena ingat, cinta macam mana pun kita dengan dia, suka macam mana pun kita dengan dia, kita akan berpisah daripada dia. Kerana apa? Kita akan mati, dunia tidak kekal, sama ada dia pergi dulu ataupun kita pergi dulu. Maka bermaksud di situ ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang hamba dan saat kita nak mencurahkan kasih sayang kita ini, biarlah berpada-pada. Okey, biarlah berpada-pada. Sikit-sikitlah orang kata. Tapi sikit-sikit tu janganlah nak sayang suami half-half pula. Aduh, lain cerita pula jadinya. Saya ni nak sayang awak half-half je lah sebab dunia ni tak kekal. Kita kena zuhud. Jadi jangan harap nak dapat cinta saya sepenuhnya. Aduh, ayat makcik. Sakitnya tu di sini, cik, kalau cakap gitu dekat suami. Maksudnya cinta sekadarnya tu ialah kita ni jangan cinta membuta tuli. Itu maksudnya, kan? Sampai tak boleh beza mana betul mana salah. Jadi kita tahu bahawa suami, pasangan, anak-anak ini semua pinjaman daripada Allah, ujian daripada Allah yang merupakan satu ujian yang Allah berikan kepada kita ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Tapi jangan lupa juga suami dan anak-anak ini adalah perkara yang akan kita bawa sampai syurga. Okey, kita akan jumpa suami kita dalam syurga, anak-anak kita dalam syurga. Jadi amanahlah untuk kita mengekalkan kasih sayang itu dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya. Malaikat Jibril pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan kamu buatlah apa yang kamu nak buat, sesungguhnya engkau akan diberikan balasan dan ganjaran dengan apa yang engkau buat. Ada 3 kan tadi? Satu apa? Hidup sesuka hati kamu. Okey, kita pergi satu-satu dulu. Hidup sesuka hati kamu. Kedua, cinta siapa yang kamu nak cinta, siapa yang kau suka. 3, buatlah apa yang kau nak buat. Tapi jangan lupa, kita akan mati, kita akan berpisah dari orang yang kita cintai, dan yang ketiga, kita akan diberikan balasan dan ganjaran atas apa yang kita buat. Bermakna begini, orang yang zuhud, dia akan faham bahawa dalam hidup ini saya boleh hidup dengan cara yang bagaimana sekalipun. Orang zuhud tak semestinya dia miskin ya. Orang yang kaya dia juga boleh zuhud. Di kalangan para sahabat Nabi, ramai yang kaya raya. Uthman ibn Affan, kan kita nampak. Tapi bagaimana dia hidup dalam keadaan yang zuhud? Banyak bersedekah. Kerana dia tahu bahawa hidup ini sementara. Ada harta, ada kelebihan, bantu orang lain begitu. Kalau kita hidup bersederhana tak bererti kita tak perlu zuhud. Zuhud dengan cara kita. Okey, zuhud dengan konteks ataupun tadi saya sebut kemampuan yang ada pada diri kita. Yang penting zuhud itu ialah keadaan yang mana kita tidak meletakkan dunia dalam hati kita. Jadi di sini pesanan malaikat Jibril tu belum selesai ya. Terakhir ada 2 perkara lagi yang disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Wahai Muhammad, kemuliaan orang yang beriman terletak pada qiyamul lail.
Kemuliaan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ia terletak pada qiyamul lail kita, solat malam kita. Wa izzuhu, dan kekuatan dia. Kemuliaannya yang daripada sudut kekuatan itu diletakkan di mana? Istighna'uhu 'anin nas, yang mana dia tidak bergantung kepada manusia. Okey? Ini kita nampak kemuliaan kita sebagai seorang yang beriman ketika kita hidup di dunia ini sebagai seorang yang zuhud bila kita istiqamah dengan qiyamul lail kita, solat malam kita. Dan kalau kita nak tahu kemuliaan kita daripada sudut kekuatan itu letaknya di mana? Ialah bila kita tidak bergantung kepada manusia. Kerana kebergantungan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia begitu. Jadi ini pesanan yang malaikat Jibril berikan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dengan erti yang lain, dunia itu ia tidak kekal. Okey, balik pada poin yang pertama ya. Dunia ini dia akan musnah, dia akan lenyap. Sebab itu kita kalau hidup macam mana pun dekat atas muka bumi ini, jangan lupa kita akan mati. Kita sayang siapa pun di atas muka bumi ini, jangan lupa kita akan berpisah daripada dia. Kita buat apa pun di atas muka bumi, jangan lupa nanti di akhirat Allah akan berikan balasan dan ganjaran. Dan ketika kita hidup di atas muka bumi ini, kita nak jadi hamba Allah yang mulia. Bagaimana? Istiqamah dengan solat malam kita. Kalau kita sesama manusia bagaimana? Jangan bergantung dengan manusia. Maksudnya jangan mengharap pada manusia. Kita ni kalau letakkan harapan kita, selalu kita kata gini tau, aku harapkan orang ni macam gini tapi macam gini. Biasa kan dengar ayat itu kan. Kita harapnya macam gini tapi begini. Dia tak boleh. Dia takkan jadi. Dia takkan jadi. Jangan terlampau memberikan harapan ataupun meletakkan harapan yang begitu tinggi pada makhluk. Kerana ini makhluk, dia bukan Tuhan. Sebab dia pun mengharap kepada Allah untuk mengaturkan hidup dia. Bila kita faham satu perspektif yang begitu tentang dunia ini, insya-Allah 3 perkara itu tadi, okey, kita yakin semuanya ini adalah milik Allah. Kita ni kalau apa-apa jadi susah, senang, okeylah sama saja sebab dunia, tempat ni semua dunia. Kita rasa bahawa pujian dan celaan sama saja. Sebab kita akan mati, walaupun kita sayang seseorang tu dia akan pergi, walaupun kita buat apa semua benda ni, baik buruk semua ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan balasan. Cantik orang yang hidup atas prinsip yang sedemikian. Okey, yang kedua, bagaimana kita nak mengubah cara kita melihat akhirat pula. Di sini disebutkan bagaimana kita ataupun cara kita memandang akhirat. Memandang akhirat sebagai sesuatu yang pasti datang, kekal dan abadi. Kurnia dan kebahagiaan yang terdapat di akhirat begitu mulia dan apa yang ada di akhirat sangat berbeza dengan apa yang ada di dunia. Akhirat adalah sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala, wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-A'la ayat yang ke-17. Saya datangkan surah An-Nisa, surah yang lain, surah An-Nisa ayat yang ke-17 untuk menguatkan surah Al-A'la ayat yang surah An-Nisa ayat 77. Surah An-Nisa ayat yang ke-77 dalam kitab surah Al-A'la ayat 17. Kita bawakan satu lagi ayat yang hampir sama ayatnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-77. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "mata'ud dunya qalil."
kesenangan di atas muka bumi ini, di atas dunia ini hanyalah sedikit. Wal akhiratu khairul limanittaqa. Dan akhirat ia lebih baik untuk orang yang beriman. Dalam surah Al-A'la Allah kata khairun wa abqa. Kan? Surah Al-A'la Allah kata khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dalam surah An-Nisa Allah kata wal akhiratu khairul limanittaqa. Akhirat ianya lebih baik untuk siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuzlamuna fatila. Dan orang yang berada di akhirat dia tidak akan dianiaya sedikit pun. Beza kan dengan kehidupan dunia? Kita dekat dunia ni, kita baik ke, kita jahat ke, ada je orang nak aniaya kita. Betul tak? Kita baik-baik pun orang buat jahat pada kita. Tapi beza bila kita berada di akhirat. Orang yang dianiaya, maknanya orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan azab hanya orang yang jahat. Orang yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia dengan nikmat. Situasi yang sangat berbeza dengan dunia. Sebab itu tadi orang tu, poin kita yang kedua. Dia rasa apa? Ujian kebahagiaan sama saja. Orang puji, orang cela sama saja. Tapi beza dekat akhirat. Di akhirat, orang yang dia mendapat celaan memang celaan yang sehina-hinanya. Bila Allah mencela hamba, itu adalah azab. Bila Allah Subhanahu wa taala memuji hamba, itu adalah nikmat. Dia tak ada Allah puji, tiba-tiba jadi azab. Dia tak begitu sebab Allah itu Maha Adil. Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita amal. Itu sebabnya kenapa malaikat Jibril tadi kata apa? Wa'mal ma syi'ta. Kau buat apa yang kau nak buat. Sebab apa? Allah akan berikan dengan balasan dan ganjaran pada apa yang kau buat. Maknanya kalau kita buat baik, Allah akan berikan kita dengan kebaikan, dengan nikmat syurga, dengan balasan-balasan yang baik. Tapi kalau kita buat perkara yang jahat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita dengan azab, neraka, dengan pelbagai macam celaan dan hinaan. Itu adalah perkara yang pasti diperoleh bila kita telah menjejakkan kaki di akhirat kelak. Okey, baik, seterusnya. Sungguh kehidupan di akhirat penuh dengan pelbagai kebaikan yang sempurna dan kekal. Setiap kebaikan di akhirat ia adalah hal yang kekal dan sempurna. Maksudnya di sini kebaikan di akhirat ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga Allah ini kekal. Siapa yang masuk dalam syurga Allah, dia kekal dalam syurga Allah. Dia akan begitulah selama-lamanya. Nikmat yang datang kepada dia tanpa henti sampai bila-bila. Kita dekat dunia ini, Allah berikan kepada kita nikmat itu sementara. Kita rasa bahagia itu sementara. Kita rasa sakit itu sementara. Tetapi bila kita berada dalam syurga, nikmatnya kekal abadi. Sama juga, bila seseorang dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala contohnya, dia akan kekal dalam api neraka dan azab itu kekal selamanya dengan dia. Beza kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Sedangkan kata tadi, dunia hanya berisi pelbagai khayalan yang tidak sempurna dan pasti punah. Sebab itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW dalam hadis ini diceritakan bahawa Nabi ni pernah satu hari Nabi jalan di pasar. Dan Nabi biasa bila Nabi jalan dekat pasar ni, orang ramai akan dekat dengan Nabi. Kerana Rasulullah kan, bila orang ramai nampak Nabi jalan, semua orang suka nak tegur, semua orang suka dekat. Mungkin Nabi SAW nak berikan pesanan, nak berikan peringatan kepada orang yang dekat dengan baginda, ataupun Nabi berikan nasihat, jadi kita dapat dengar sekali. Biasanya begitu. Dan dalam hadis ini ceritakan kepada kita bila Nabi SAW lalu di pasar ini, sebuah pasar ini,
Orang ramai pun mula mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak ada seekor anak kambing. Bangkai. Maknanya dah mati anak kambing ini. Dan anak kambing ini dia memiliki kecacatan pada telinganya. Telinganya agak kecil dan agak sedikit melekat pada kepala dia. Jadi Nabi tanya kepada orang ramai. Nabi pergi dekat kambing tu, Nabi angkat telinga dia. Bangkai kambing ni lah, Nabi angkat telinga dia ni. Bila Nabi angkat telinga ni, Nabi tanya kepada orang ramai. Nabi kata, siapakah di antara kalian yang nak beli kambing ini dengan harga 1 dirham? Nak beli? Dah jadi bangkai. Betul, itu jawapan orang ramai. Kan bila Nabi tanya, siapa di kalangan kalian yang suka untuk beli bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham? 1 dirham ni kalau dinar wang emas, itu konteks zaman Nabi ya. Kalau 1 dirham ini dia bawah daripada duit emas, kita panggil silver coin. Silver apa bahasa Melayu? Perak. Perak. Okay. Silver, perak. Jadi duit perak. Satu bukan kita kata 20 ke apa tak. Tapi satu duit emas ni. Satu duit perak ni. Jadi di kalangan mereka kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, okay, demi Allah, kita tak suka dengan anak kambing yang dah jadi bangkai ni lah. Jadi Nabi SAW tanya lagi kepada mereka dengan satu soalan. Nabi kata, atuhibbuna annahu lakum. Adakah kalian, tadi tak nak beli kan? Tadi tak nak beli. Okeylah, beli tu maknanya kita kena keluarkan duit. Jadi Nabi tanya dengan soalan yang berikutnya. Adakah kalian suka bangkai anak kambing ini menjadi milik kalian? Maknanya tak perlu keluar duit. Siapa nak ambillah percuma. Kita suka tak benda percuma? Suka. Kalau dapat benda free yang tak sedap pun jadi sedap. Ya gitu. Itu keadaannya kan. Kalau dapat benda free, orang beratur panjangnya. Tapi kuliah percuma tak nak datang. Pelik pula. Kan dah kena. Okay. Kuliah percuma tak nak datang. Tak, itu saya kurang je lah. Cuma nak kata begini. Nabi offer. Nabi tawarkan kepada orang ramai. Siapa yang nak anak kambing ini? Jadi mereka kata gini. Wahai Rasulullah, anak kambing ini, kalau dia hidup, dia merupakan anak kambing yang tidak boleh mendatangkan apa-apa manfaat untuk kami. Kenapa? Sebab dia anak kambing yang ada kecacatan pada telinga. Orang tak nak beli. Betul tak? Kita kalau ada kambing, mungkin kambing tu timpang, kambing tu telinga dia, yang lain semua normal, telinga dia macam tinggi sikit, tiba-tiba dia tinggi kecil. Orang tengok, asal kambing kau kecil ni kan? Kita nak jual dia tak laku. Orang tak beli. Sebab ada kecacatan pada kambing itu. Kerana kalau orang nak beli ni, dia mesti beli sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi mereka kan? Jadi orang kata gitu kepada Nabi, wahai Rasulullah, anak kambing ini kalau dia hidup, dia ni tak memberi apa-apa manfaat bagi kami. Apatah lagi, dia sudah jadi bangkai. Takkanlah kita nak ambil dia, kan? Nak apa manfaat yang dia boleh beri? Nak makan pun tak boleh sebab dah jadi bangkai. Tak guna, dia jadi haram, tak boleh makan. Lalu Nabi SAW kata gini kepada mereka semua. Fawallah, demi Allah, lad dunya, sesungguhnya dunia ahwanu ala Allah, lebih hina di sisi Allah min haza alaikum, daripada anak kambing yang dah jadi bangkai ini di sisi kalian. Kita nampak, maksudnya begini ya, kita nampak anak kambing tu macam hina lah, remeh kan, tak beri apa-apa, dia dah jadi bangkai, lagipun telinga dia tu, telinga dia kecil. Kalau dia hidup, sampai mereka kata tadi, kalau dia hidup, dia tak boleh mendatangkan apa-apa manfaat pada kita. Apatah lagi kalau dia mati. Ni nak beli dengan 1 dirham, tak payahlah, boleh beli kambing yang mungkin hidup. Begitu situasinya. Kita memandang hina pada anak kambing itu. Kan kita memandang anak kambing pandangan yang rendah, bangkai, jijik, tak memberikan apa-apa manfaat. Nabi kata apa demi Allah?
kalian memandang dunia dengan pandangan yang jijik, dengan pandangan yang hina. Demi Allah, dunia lebih hina di sisi Allah daripada apa yang kalian lihat ini. Dunia yang kita duduk pada hari ini, Nabi kata, pada pandangan Allah, ia adalah sesuatu yang sangat hina. Sebab itu, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia beritahu kepada kita begini pada perenggan yang berikutnya. Dia kata, siapa sahaja yang telah memiliki dua pandangan tersebut. Sekarang ini kita ada dua pandangan tadi kan? Pandangan apa yang tadi yang cuba diubah pada kita? Satu, dunia. Dua, akhirat. Pandangan kita terhadap dunia tadi apa? Dia akan musnah, tidak kekal, hina. Ini dunia. Okey, kita dah faham dunia ini begitu situasinya. Tempat yang sangat menyakitkan, tempat yang tidak kekal, tempat yang kalau apa-apa pun semua suka, bahagia, semuanya adalah sementara. Tetapi akhirat kita faham tadi ia adalah tempat yang kekal. Setiap nikmat yang diperoleh mereka yang ada di akhirat, ia juga kekal. Setiap azab yang ada di akhirat, ia juga kekal. Kerana akhirat ini ialah mahkamah Allah yang tak ada sesiapa boleh pertikaikan. Tempat yang sangat adil. Maknanya sekarang kita ada dua pandangan yang telah diberitahu. Dunia dan akhirat. Maka sebab itu dia kata begini, bila dua pandangan itu sudah kita miliki, nescaya kita ni akan mengutamakan apa yang menurut akal sihat kita harus diutamakan dan menghindari hal-hal yang harus dihindari. Jadi apa yang perlu kita utamakan sekarang, dunia ataupun akhirat? Akhirat. Kenapa? Sebab kita tahu akhirat itu kekal. Tempat yang abadi. Dan kita tahu bahawa dunia ini akan musnah. Kita semua akan kembali ke negeri abadi kita. Jadi bermakna kita perlu hindari apa yang tidak menjadi hal yang mendatangkan manfaat bagi diri kita, iaitu dunia tersebut. Okey, baik. Perenggan yang berikutnya tinggal masuk pada perenggan yang seterusnya. Apabila seseorang lebih mengutamakan sesuatu yang fana, sesuatu yang fana yang tidak kekal maknanya, dan tidak sempurna. Ini yang mana, dunia ataupun akhirat? Yang mana satu? Dunia. Okey, dunia. Apabila seseorang lebih mengutamakan sesuatu yang fana dan tidak sempurna, itu kita balikkan pada dunia ya, maka hal ini terjadi kerana dia tidak mengetahui mana yang lebih utama. Jadi kalau kita melihat ada orang yang dia mengutamakan dunia, kita pun tanya, kenapa dia macam gitu? Pertama, jawapannya ialah sebab dia tak tahu mana satu yang perlu diutamakan, dunia ataupun akhirat. Mungkin dia jahil, tidak ada ilmu, sebab itu dia lebih mengutamakan dunia. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kerana pada dasarnya dia tidak senang mendapatkan sesuatu yang lebih utama dan lebih baik. Ada orang dia tahu bahawa dunia ni tempat sementara, akhirat itu kekal, tapi dia masih lagi nak mengejar dunia itu bermati-matian sehingga dia lalai daripada ketaatan kepada Allah. Orang yang begini bermakna tadi dia kata ialah dia tu tak nak mendapatkan apa yang sepatutnya dia utamakan. Dia lebih senang untuk mengejar sesuatu yang mudah musnah. Baik, kedua alasan ini, iaitu tadi satu tidak tahu mana yang lebih baik. Kedua ialah kerana dia tidak suka mendapatkan sesuatu yang lebih utama. Jadi dua alasan ini menunjukkan lemahnya iman, akal dan mata hatinya. Sebab
Orang yang mengejar dunia, berambisi, maknanya ada satu ambition yang begitu tinggi terhadap dunia ini dan lebih mengutamakannya daripada akhirat, tidak luput dari kondisi. Apakah dia percaya bahawa apa yang di akhirat itu adalah lebih mulia, lebih utama dan lebih kekal daripada apa yang ada di dunia? Ataukah ia tidak percaya akan hal tersebut? Okey, jadi begini, kita lihat. Orang yang dia memiliki cita-cita untuk mengejar dunia, memiliki keutamaan pada dunia ini, yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, kita ada persoalan di sini. Adakah dia ini percaya bahawa akhirat itu kekal, lebih mulia dan lebih abadi daripada dunia? Dia percaya ataupun tidak? Kalau dia percaya, okey, kita lihat tapi jika dia pergi kepada tak percaya dulu. Jika dia tidak percaya, bererti pada hakikatnya dia tidak mempunyai keimanan. Kalau dia tak percaya akhirat itu lebih kekal, lebih sempurna daripada dunia, bermakna orang itu tidak beriman. Kita sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah, kita perlu beriman tentang hari kiamat, betul tak? Itu rukun iman kita. Rukun iman ke rukun Islam? Confused dah. Iman ke Islam ya? Iman ke Islam rukun mana? Iman ke Islam? Iman, betul, bukan Islam. Bukan Islam. Rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, qada dan qadar. Syurga neraka pula tiba-tiba Kak Nisah ni. Jauh dah. Dah betul lah tadi. Cuma hari kiamat datang dulu. Okey? Baru qada dan qadar. Qada qadar last. Baik. Kalau ada orang yang dia kata, akhirat tu kekal ke? Dia persoalkan kan? Sampai dia kata, taklah dunia ni kita ini hidup hanya sekali. Biasa kan orang kata, itu lagu Hidup di dunia hanya sekali Entahlah, tak apalah. Nanti cari sendirilah. Saya pun tak ingat lagu apa. Okey, hidup dekat dunia hanya sekali. Dua ke hidup ni dua ke? Dah, posang. Posang. Dah pening ah. Dah pening ah. Mana satu? Hidup kita sekali ke dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali? Sekali je. Dua. Kat dunia sekali. Lepas tu? Akhirat sekali. Oh gitu. Oh macam gitu rupanya. Dunia sekali, akhirat sekali. Dekat alam barzah? Hidup juga. Jadi berapa kali? Alam barzah hidup kan? Jadi berapa kali? Dekat perut lagi. Perut lagi. Kat perut lagi hidup kan? Lepas tu, banyak kali tu. 4. Tak apa nanti kira sendiri. Keluar daripada konteks perbincangan sajalah Ustazah. Ujian dekat dunia ni ujian. Hadaplah ujian tu. Baik, jadi kalau orang dia tak percaya bahawa akhirat ini kekal, akhirat ini abadi, bermakna dia tak beriman, betul tak? Kita sebagai seorang muslimah, kita beriman. Rukun iman kita antaranya ialah beriman kepada hari kiamat. Jadi kalau orang tak beriman bahawa akhirat tu tak ada lah, orang kata mana akhirat ni ada? Siapa kata nak buat jahat ni nanti Allah akan azab? Tak ada azab-azab ni semua. Buatlah apa nak buat. Dia buat tangan, buatlah apa yang kau nak buat dalam hidup. Dia keluarkan hadis tu. Dia tak ambil yang belakang, dia ambil yang depan. Baik, kita lihat seterusnya. Tapi jika dia percaya, mana tadi?
Tapi jika dia percaya namun tidak mengutamakan akhirat atas dunia, maka dia adalah orang yang akalnya rosak dan tidak pandai memilih yang terbaik bagi diri sendiri. Akalnya rosak tu bukan kita kata dia ada masalah mental, bukan. Cuma dia tak memilih yang terbaik untuk diri dia. Ramai saja orang yang beriman dengan hari kiamat, tetapi dia lebih mengutamakan dunia. Dan bukan kita kata dia tu orang yang tidak mengetahui. Tahu akhirat tu kekal. Tahu Allah Subhanahu Wa Taala akan azab kita kalau kita buat jahat. Tapi buat juga. Macam itu kan. Tapi buat juga. Tapi masih lagi mementingkan dunia. Maka orang yang begini dia memilih dengan pilihan yang salah. Dia begitu. Seterusnya kita lihat begini. Lihat yang ni, muka surat 433, ada hadis Nabi di situ, saya nak masuk dekat situ. Okey? Yang lain tak apa, tinggalkan. Dia ulang balik. Saya tak suka ulang banyak kali. Baik, seterusnya masuk kepada Nabi SAW bersabda. 433, perenggan yang terakhir sekali di bawah itu, yang ada teks bahasa Arabnya. Nabi SAW bersabda, Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama ana karakibin qala fi zilli syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku hanyalah seperti seorang pengembara yang istirahat siang di bawah naungan sebatang pohon, kemudian meninggalkannya untuk melanjutkan perjalanan. Ini ibarat kehidupan kita di dunia yang Nabi berikan. Kita ni umpama pengembara, dunia ini seperti tempat persinggahan. Nabi kata, pengembara itu, Nabi umpamakan baginda sebagai seorang pengembara yang beristirahat di waktu siang di satu pokok. Kita jalan-jalan, kita pergi Malaysia, contoh nak pergi KL, kita naik kereta, kita berhenti dekat RNR kan, rehat dan rawat. Berhenti dekat situ. Nak duduk situ sampai bila-bila? Tak. Kenapa? Sebab tempat rehat. Dia untuk kita istirahat, kita makan, kita pergi toilet, lepas tu kita meneruskan perjalanan. Dunia begitu. Kita singgah di dunia ini sementara sebagai seorang pengembara yang kita nak selesaikan apa-apa yang kita ada dekat dunia ni kan. Contoh pekerjaan, kita nak belajar, kita nak beramal lah, ni maksudnya. Lepas itu kita akan berpindah ke tempat yang seterusnya. Seterusnya apa? Kita akan mati, masuk alam barzakh, nampak? Seterusnya kita berpindah masuk ke dibangkitkan padang mahsyar. Banyak lagi dekat akhirat ni lama Dia bukan terus-terus bangkit padang mahsyar, alhamdulillah masuk syurga. Tak macam gitu. Itu kita kartun, tak ada. Terus-terus bangkit, ada lagi banyak persinggahan. Kan kita kena hisap, kemudian ada telaga Kautsar, ada Qantara, ada tempat titian perjalanan sirat, banyak sangat. Dan semua itu bukan sekejap, tetapi lama. Lebih lama daripada dunia. Jadi sebab itu Nabi berikan kepada kita dengan gambaran. Bila kita hidup ni, hiduplah seolah-olah kita ni traveller. Kita pergi bercuti. Pergi bercuti. Kita pergi, dulu saya pergi Uzbekistan. Pergi Uzbekistan, saya tak nak duduk lama-lama kat situ walaupun best. Sebab apa? Singapura adalah tanah tumpah darahku. Begitu keadaannya. Family dekat sini, sementara kan kita memang suka pergi mana-mana tempat, tapi kita taklah sampai selamanya nak duduk kat tempat tu. Ada orang kata dengan saya kan, kampung tu best Rosa, tapi kalau dah lama-lama dah tak best dah. Kampung tenang kan, duduk kampung ni tenang je. Satu hari okey lagi, tengok sawah padi hijau, main-main kat sawah kan, duduk kat kampung tengok tenang, bangun pagi tenang, malam tenang, semua tak ada apa-apa. Masuk hari ketiga tengok apa jadi. Boring. Sebab itu bukan hidup kita. Beza dengan orang yang biasa duduk kampung. Sebab dia begitu. Dia kalau duduk bandar, dia boring. Kan? Orang kampung, datang Singapura,
Dia tengok bangunan kan. Naik bas, naik MRT, naik Grab. Masuk hari ketiga, dah nak balik lah. Ayam itik aku tak ada orang jaga. Begitu keadaannya. Sebab apa? Kita menjadikan tempat itu sebagai tempat persinggahan kita untuk kita rehat dan akhirnya kita nak pergi ke tempat kita yang kita rasa kita kekal dekat situ. Kita nak kembali di situ. Begitulah keadaan dunia. Orang yang beriman, dia melihat dunia begitu. Kita menjalani kehidupan kita di dunia sehingga kita yakin bahawa semua ni adalah milik Allah yang takkan kekal dalam hidup kita. Dan kita yakin Allah uji, Allah tak uji rasanya sama. Kita yakin bahawa orang lain puji, orang lain cela rasanya sama. Sebab apa? Hidup dekat dunia ni sementara. Tempat persinggahan kita. Kita akan berpindah daripada kehidupan dunia yang sementara ini pada sebuah kehidupan yang lebih kekal yang kita akan ada segala-galanya yang kita inginkan, iaitu syurga. Inilah yang dimaksudkan dengan zuhud. Dunia yang tidak diletakkan dalam hati kita. Okey, seterusnya lihat pada hadis yang berikutnya. Mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Perbandingan antara dunia dan akhirat itu seperti seseorang yang memasukkan jarinya ke dalam samudra, ke dalam laut. Lihatlah berapa banyak air yang terbawa jarinya saat diangkat. Dunia umpamanya seperti laut. Okey? Kita masukkan, akhirat. Akhirat umpamanya seperti laut. Kita masukkan jari kita ni dekat dalam laut. Kita ambil satu titik air. Apa yang ada pada jari kita? Basah. Okey. Dah tu, air tu satu samudra tu ke yang terikut? Tak ikut. Apa yang terikut? Setitik, sedikit, apa yang ikutlah gitu, apa yang ikutlah. Tapi kita lihat gini, bila Nabi angkat jari, Nabi tunjuk pada kita kan, Nabi angkat jari. Apa yang tinggal? Tak ada apa-apa. Dunia macam tu. Yang terbaik sekarang inilah samudra yang begitu terbentang luas ini yang diumpamakan dengan akhirat. Bermakna akhirat tu begitu besar, begitu luas, begitu nikmat. Dunia sikit pun tak ada apa-apa dekat jari tu. Dia kalau kita angkat jari, dia kering. Apa yang tinggal? Elek. Tak ada benda. Zero. Kosong. Itulah dunia. Sangat tidak bermanfaat. Sehingga kita lihat pada perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kita ambil ini sebagai perbincangan kita yang terakhir pada pagi ini ya. Setelah ini kita akan ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang membincangkan hal yang sama tentang perihal perumpamaan dunia dan akhirat. Semuanya sama. Nak bincangkan begitu. Jadi kita ambil satu ayat ini sebagai contoh. Saya ambil begitu. Yang lain nanti boleh baca sendiri yang belakang itu. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Yunus pada ayat 24 hingga 25. Kita ada dua ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan contoh untuk menunjukkan kita dunia ini bagaimana. Kehidupan di dunia ini itu sesuatu yang sementara. Dengan perumpamaan ini Allah berikan. Allah kata innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanam-tanaman di bumi dengan subur kerana air hujan itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan haiwan ternak. Kita ada bumi yang terbentang luas sekarang ini. Okay? Bayangkan kalau tak hujan. Apa jadi? Kemarau. Bila kemarau kita hidup ke tidak? Boleh hidup tapi tak lama. Sebab kita sangat perlukan air. Bukan kita sahaja, tetapi
tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Sangat memerlukan air. Jadi Allah turunkan hujan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan, hujan yang menimpa bumi, akhirnya keluarlah pelbagai macam tumbuhan daripada bumi yang terdampar, yang terhampar di hadapan kita ini. Yang memanfaatkannya kita sehinggalah binatang ternak kita. Itu yang kita ada lembu, kita ada kambing yang menjadi bahan makanan kita. Okey, kemudian Allah kata hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias dan pemiliknya mengira wazayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan pemiliknya mengira bahawa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya. Ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit ataupun dituai, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir. Okey. Kita lihat begini. Allah berikan kepada kita dengan satu perumpamaan. Bila kita dah nampak bumi menghijau, ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ada bunga-bunga, indah bumi kita ni kan. Berbeza kalau bumi kita kering kontang, dia tak cantik, tidak ada kehidupan. Sehingga dengan tumbuh-tumbuhan itu kita dapati bahawa bumi ini dihidupi oleh makhluk yang lain. Kita pun berkembang biak, kita pun berkembang biak. Kita ni ada zuriat dan keturunan, binatang ternak kita berkembang biak, dan akhirnya kita rasa bahawa dunia itu adalah milik kita. Kita nak menguasai tempat tersebut ataupun situasi itu. Akhirnya kita akan rasa, oh inilah tempat aku perlu jaga, aku perlu kuasai. Ini kita punya kawasan. Kita rasa begitu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dengan ujian pada tempat tersebut. Tidak kira sama ada ujian itu datang pada malam hari ataupun siang hari, yang mana menyebabkan habis seluruh tanam-tanaman kita hancur musnah. Seolah-olah tak pernah ada kehijauan di bumi itu. Dan inilah yang Allah kata ia merupakan pengajaran bagi orang yang berakal. Kita akan faham dunia itu adalah sedemikian. Kehidupan di dunia dia begitu. Kita akan senang, kita akan bahagia, kemudian nanti akhirnya kan kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Dia begitu keadaannya. Ini kehidupan. Dia takkan kekal. Kita biasa gitu, kita happy, nanti 2-3 hari kok nangis. Gitu situasinya kan. Kita dah nangis, tiba-tiba kita happy balik. Dia begitu situasinya. Ujian datang silih berganti. Dia beza dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat Allah bagi kita bahagia, bahagia itu terus kekal. Dia tak ada orang kata bahagia dan derita silih berganti. Kehidupan akhirat dia tidak semikian. Allah berikan kepada kita derita, deritanya terus kekal dalam neraka, dia begitu. Dia tak ada Allah nak ubah sekejap bahagia, sekejap derita. Tidak begitu. Akhirat sedemikian. Tapi hidup dunia macam itulah tadi. Kita nampak ada tanam-tanaman, indah, bahagia, suka, ada makanan. Tiba-tiba nanti tak ada. Kering pula. Kita kena start all over again dalam hidup. Itu bukti bahawa hidup kita ni tak kekal. Tidak ada yang kekal. Sekejap dekat atas, sekejap dekat bawah. Gitu juga keadaan yang boleh kita faham. Sebab itu saya tutup dengan doa ini ya pada pagi ini. Nabi SAW ada doa yang Nabi tidak pernah tinggalkan pada waktu pagi dan petang. Minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Biasa baca Cik Ana?
Biasa kan? Doanya biasa kita baca. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dua-dua kita minta. Sebab kita perlu menjalani kehidupan kita di dunia ini untuk beramal soleh, bawa semua pelbagai macam bekalan yang merupakan tempat persinggahan kita ini ya. Maknanya kita hidup dekat dunia ni bukan saja-saja. Bukan hidup, biasalah tempat sementara hiduplah, penat datang-datanglah. Bukan gitu maknanya. Hidup dekat dunia ni kita perlu buat sesungguh-sungguhnya, sebaik-baiknya untuk beramal soleh sebagai bekalan untuk menuju ke negeri akhirat kita yang kekal abadi itu. Sebab itu, bila doa minta kebaikan dunia dan akhirat. Kita dulu pernah belajar tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ada satu lagi doa yang mana kita minta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau al-afwa, keampunan, wal afiyah, keafiatan. Keafiatan maksudnya ialah kebaikan, kesihatan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Seterusnya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta keampunan pada dan juga keafiatan pada duniaku, pada urusan duniaku. Nampak ya? Kita minta pada Allah. Dalam keadaan kita ini duduk di atas muka bumi ini, muka bumi yang sementara, kehidupan yang akan musnah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada saya dengan keampunan, berikanlah kepada saya dengan keafiatan, itu kesihatan. Fi dini dulu fi dini wa dunia, ya, pada urusan agama saya dan pada urusan dunia saya. Fi dini wa dunyaya wa ahli, dan juga pada urusan keluarga saya, wa mali, pada urusan harta saya. Doa ini Nabi tak pernah tinggalkan. Nabi baca pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ia berkaitan dengan urusan dunia kita. Ya, kita nampak dekat situ kan? Nabi sebut, ni boleh padam Okay, ni perenggan pertamanya doanya bunyi gitu. Kalau tak boleh yang bawah tu tak apa. Ambil sikit-sikit dulu ya. Sebab doanya panjang lagi sebenarnya. Tapi saya nak ambil sikit-sikit dulu jadi kita mudah hafal. Kalau tak kan, kalau saya bagi sekelepuk, aduh hai bila nak kira. Sekali sekelepuk tak hafal-hafal. Yang doa minggu lepas belum hafal dah masuk doa ini. Ya Allah, ya Tuhanku. Makcik berkata, ya Allah, Ustazah Sakinah ni banyak yang doa dia bagi kita. Doa minggu lepas tak hafal lagi, bagi doa baru. Ni kalau tanya doa minggu lepas apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Oh, Masya Allah. Lega hati saya mengajar ni. Ingatnya doa tu. Okay. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Doa saya ajar pada minggu lepas. Okey. Doa kita minggu ini. Kita minta kepada Allah dengan keampunan dunia akhirat. Kita minta kepada Allah dengan keafiatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku as'alukal afwa wal afiyah. Aku minta kepada kamu, kepada engkau dengan keampunan.
Bukan kempunan kan salah. Wal-afiyah. Keafiatan maknanya kebaikan lah, senang lah. Kebaikan, kesihatan, itu semua boleh masukkan. Kesenangan pun boleh jugalah. Ikutlah, yang penting yang baik-baik bila kita kata afiyah ini. Fid dunya, di dunia dan di akhirat. Okey. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Ini ainnya. Ini ain. Jangan baca alif bunyinya beza tu. Ini panjang, akhirah. 2 harakat. Okey, masuk yang kedua. Allahumma yang depan ni sama macam yang nombor 1. Depannya sama kan? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Maksudnya juga sama. Tapi yang kita mohon itu dia lebih spesifik. Lebih khusus. Pada apa? Fi dini. Okeylah, sampai sini dulu lah sebab doanya panjang lagi. Saya nak ambil yang penting je ni. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini. Pada agama. Pada urusan agama kita. Okey, solat, puasa, kita nak beramal soleh ni dalam agama kita ni kan. Allah berikan keampunan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kepada kita dengan kesenangan pada urusan agama kita. Wa dunia ya, pada urusan dunia kita. Urusan dunia ni ada banyak, pekerjaan kan, nak masak, rumah tangga, nak didik anak, ni semua urusan dunia kita. Wa ahli, pada urusan keluarga, zuriat keturunan kita. Moga-moga zuriat keturunan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapat petunjuk. Kadang ada suami yang degil, macam tu kan. Suami degil, mak degil, semua degil lah anak-anak degil, semua degil. Kita degil tak terfikir. Kan? Kita degil tak fikir, tapi kita fikir, laki aku degil, mak aku degil, anak aku degil. Semua orang degil lah. Kita pun degil juga. Jadi kita minta kepada Allah. Okay? Allah berikan kepada kita dengan keampunan. Allah berikan kepada kita dengan keafiatan, kesenangan di situ kan, pada urusan ahli keluarga kita. Kemudian wa mali, pada urusan harta kita, keuangan kita. Senang kata sebut itu. Okay? Pada urusan keuangan kita. Mungkin kita rezeki kita ni kalau sempit, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala luaskan. Rezeki kita luas, Allah luaskan lagi. Ada begitu keadaannya. Kita minta kepada Allah. Doa ini baca bila? Setiap pagi dan petang. Okay, dibaca doa ini setiap pagi dan petang. Hadis doa ini berdasarkan kepada hadis riwayat Abu Dawud. Okey, dengan sanad yang sahih. Ada juga riwayat Imam Ibn Majah, namun kedua-duanya tak menjadi masalah. Kedua-duanya itu adalah dengan riwayat yang sahih. Okay. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fil dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Siapa yang hafal lebih lagi? Okay. Sebab dia ada Allahumma astur aurati wa amin rawati. Panjang lagi. Allahumma fazni. Panjang kakak, panjang ni. Oh, ini pun belum tentu nak hafal. Lagi. Okey, sikit-sikit dulu. Sikit-sikit dulu, okey. Yang penting nanti yang ini 2 hafal. Okey? Boleh?
Itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, kesihatan, motivasi yang kuat untuk terus beramal dengan apa yang telah kita pelajari, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kelapangan untuk terus beramal soleh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.